Okay. Sampai ada dulu. Okay, so kita pergi kepada PowerPoint. Okay, so hari tu saya dah masuk kepada Kekof. So saya harap you tak ada masalah lah dekat Kekof. Ingat balik tak macam mana nak guna calculator semua tu lah. Dan saya ada bagi you pun dia punya cara kan TikTok guna tu. Okay, so just nak recap balik lah Kekof tu, because Kekof is very important lah. Kalau siapa yang dah buat pasir, dia akan nampak ya Kekof ni markah dia agak besar lah, 6 markah dia punya pasir dia. Okay, so saya nak pergi kepada Kekof tadi kat sini. Ini soalan apa? Soalan mana sih? Dia mesti soalan mana ni? So kalau saya just nak bagi awak tengok overview Kekof ni pertama sekali memang awak kena buatlah lukis balik. Dalam exam pun you kena lukis balik. Determinekan EMF, I, loop. Lepas tu pecahkanlah KL1, KL2. KL1 ada 2 loop, first loop dengan second loop. Lepas tu yang ini cara yang bagus lah sebenarnya, kalau dia pecahkan A, B, C, D, dia masukkan. Maksud A, B, C, D ni, I1 1, B1 1, C1 negatif 1 ni. Ni. Ya insyaAllah. Ni. I1 ni. I1 1, B1 1, C1 negatif 1, kosong. And then A2 13. Saya rasa ni soalan ada kot soalan apa ni ni soalan latihan saya ada bagi kot. So you akan dapatlah nilai X, Y, Z. So that's one will become your I1, I2 and I lah, sebab dalam kes ni tak ada I3. I adalah ini. Yang ini adalah soalan exercise saya bagi rasanya tu kan. Betul tak soalan exercise tu? Buat ke tak buat? Ke tak buat? Buat tak exercise ni? Barulah korang ni buat ke tak buat ni. 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 Ni soalan nombor 2 rasanya. Buat. Saya harap awak buat yang ni exercise ni. Dia punya contoh lah exercise ni. Okay. Exercise ni saya ada bagi jawapan. Ni jawapan ni kat bawah ni. So boleh tengok lah contoh jawapan yang kau ada ni budak sesi lepas yang buat lah. Cuma dia tak ada letak lah dalam bentuk loop 1, loop dia tak buat dalam bentuk table lah. So kalau awak belajar dalam bentuk table, better awak buat dalam bentuk table lah. Okay, so saya nak pergi kepada tutorial sebab saya nak ingatkan balik awak pasal Kekof ni. Ni Kekof semalam hari tu kita dah belajar sampai sini. So ingat dia ada first law, second law, and then dia ada first law in dengan out. Yang kedua adalah EMF dengan IR. Okey, kita pergi kepada soalan tutorial. Kita buat soalan number ni. Awak P6 kan? Kenapa? Saya buat kat P ni punya. Macam conteng. Okey. So saya buat soalan nombor 7. Saya buat 7A. Just nak ingatkan balik awak lah. Okay, saya buat 7A. 7B ni ada dekat ni. Yang ini soalan 7B ni ada kat TikTok. Tu boleh tengok macam mana dia punya jalan kerja. Okay, so kita tengok. Markah dia banyak tau. 6 markah. So that's why you kena banyak benda lah you kena buat. Okay, pertama sekali nak kena buat apa? Pertama sekali kena lukis balik. Lukislah balik. Okay, lukis balik. E1, E2. E ni apa? E tu bateri ya. R1, R2, R2, R1, R3. Then they give you already the current. So you kena ikutlah current yang dia bagi. Ini I1, ini I2, ini I3. Tadi ada saya bagi tahu kan, ada kawan you tanya. Macam contohnya soalan nombor B ni tak ada I. So macam mana nak tentukan I? I adalah keluar daripada bateri. So kalau macam kes ni,
I1 keluar kat sini lah. Sini I1. I2 ke sana. Kenapa I2 ke sana? Sebab positif dekat sini. So I3 dia keluar daripada positif sini. So dia ke bawah lah. So make sure your junction ni semua mesti ada masuk dan keluar. Tak boleh junction awak semua nak masuk. Tak boleh. Dia mesti ada in dengan out. Dia tak boleh semua into. Kalau semua nak masuk, tak balance lah awak punya current nanti. So dia mesti ada masuk dan keluar. So kalau kita tengok dekat sini, dia dah bagi dah label A, B. So A dengan B ni adalah junction you lah. Yang atas-atas ni bukan junction ya. Yang macam contohnya ni. Okay, awak tengok ni. Yang ini bukan junction tau yang ni. A, B, C, E, F. Itu bukan junction. Itu dipanggil corner. Itu bukan junction, itu corner. Awak just ikut je. Awak tak ada pilihan. Tapi kalau C dengan E, yes, we call it as junction sebab dia ada dua pilihan. Dia nak pergi jalan ni ke atau jalan A ke jalan B. So the one that have junction is the one yang T ni. Yang ada pilihan jalan tu. Itu kita panggil dia junction. Okay, so saya dah lukis semua balik kat sini. Okay, apa first step saya nak kena buat? Yang pertama, saya tentukan direction of EMF. So, EMF sini positif, so dia ke sana. So, EMF positif, yang ini ke sana lah. So, that's the direction of EMF. Okay, yang kedua, apa yang saya nak buat yang kedua? Saya lukis gambar current banyak lah. So, I1, kalau lalu sini, so sini pun jadi I1. Sini pun I1. So, sini akan jadi I1, I1 and I1. So I1 ni hanya akan stop bila dia bertemu dengan junction. Maksudnya kalau kawasan ni semua adalah tanjiman, semua tanjiman punya. Dia tak boleh masuk tanjiman, keluar tiba-tiba jadi hazik, tak boleh. Ataupun keluar jadi akma, tak ada. So dia kalau I1 all is belong to I1 dan dia mesti one way. Dia tak boleh I1 satu ke sini, lepas tu satu lagi I1 ke sini. Tak boleh. Dia tak boleh ada dua direction. Macam sungai lah. Sungai mana boleh ada dua aliran. Okay, I2 ke sana kan. So I2 semua ke sana lah. So I2 saya semua ke sana. I3 ke sini, so I3 saya semua ke sini lah. This is my I3. Okay, so dah determinekan direction of I. Yang ketiga, kita akan buat loop lah. So, loop tak kisah you nak buat clockwise ke anti-clockwise, is up to you actually. Tapi saya akan buat siapa yang menang, siapa yang banyak bateri. Nilai bateri yang besar. So, 15, 11. Ni 15, ni 11. So, yang menang adalah ni. So maksudnya loop saya akan follow ini. Bila saya follow ni maksudnya saya punya EMF akan jadi positif lah. So that's why saya pilih yang besar. Kalau saya pilih yang kecil nanti saya akan dapat jawapan negatif. Itu sebenarnya reason dia. Tapi tak salah pun kalau you nak buat loop terbalik, tak ada. Tapi jawapan you akan dapat negatif lah. Okay. Ingat ya, untuk ni dia ada dua tingkat. Ni rumah pertama, ni tingkat pertama, ni tingkat kedua. Untuk tingkat kedua awak kena tengok yang bahagian bawah je. Jangan tengok bahagian atas. So ini tu tingkat kedua, you only have one battery which is E2. So E2, bahawa ada lagi bateri tak? Tak ada. So maknanya loop saya akan ikut E2 lah. Dia ikut bateri tu because kenapa? Sebab kita nak EMF kita positif. Kita tak nak EMF kita negatif. So we want to make sure our EMF is always positive. Okay, boleh faham tak? Faham. Okay. Ya. Okay. Alright, dah settle buat ni. Kita terus pecah lah. KL1, KL2. KL1 maksudnya submission I in mesti sama dengan submission I out. Dekat junction mana kena tulis? At junction A. Saya pilih junction A. So because at junction A and junction B, your equation will become different. So tak sama. So at junction A yang masuk adalah I1 and I2. So I3 akan jadi negatif lah. Out lah. So saya akan rearrangekan dia. So I2 minus I3 equals to 0. So this will become my first equation. So ini equation pertama saya. So macam mana saya susun? Saya susun A, B, C, D. Sebab nanti kat calculator kita akan susun guna equation, mode equation. Tak tahu guna calculator, tengok. Saya dah bagi dah video. Video tu cara nak tekan calculator tu guna mode equation. Okay, KL2 pula settle. So KL2 kita nak buat KL2. KL2 pula we have
to loop, iaitu submission EMF equals to submission IR. Okay, it depend on loop. So saya buat loop pertama dulu. So at loop pertama, EMF saya ada dua, iaitu 15 dengan 11. Ni 11. 15, if I look at my 15, saya kena tukar color lah. Ambil color ni, okay. Ni dengan loop sama arah. Awak tengok ni, saya color ni, loop dia sama arah. So dia adalah 15 lah, positif. How about 11? 11 loop dia sini. Tapi loop dia ke kanan, tapi EMF dia ke kiri. So it will become negative lah. So saya akan dapat 15 tolak 11. Ada tak lagi loop lagi? Ada tak lagi EMF? Tak ada. So ada dua saja EMF. So maknanya ada dua je lah. Kalau macam contoh loop nombor 2 kan. Tengok ya, loop nombor 2 kalau saya buat loop nombor 2. Loop nombor 2 ada berapa je EMF? Ada satu, iaitu E2. Kalau saya tengok E2 ni, dia punya EMF ke sini dan dia punya loop adalah sama arah ni, nampak ni. Jangan tengok loop 1, tengok loop 2 ni, loop 2. So sama arah, so dia akan jadi positif lah, 11. Dia ada satu je. Kenapa dia ada satu je? Yelah dekat rumah bawah je ni, dia ada satu je bapak. Dekat rumah atas ni dia ada dua bapak. Mana ada dua bapak? Mak kot. Okey. Dekat bawah ni dia ada satu mak. Kat atas ni dia ada dua mak. Kan kalau ada dua mak, nak ikut yang mana satu, mestilah ikut mana mak yang besar. Mana mak yang kaya kan. Tak tahulah mak mana awak nak pilih. Mak sendiri cikgu. Diorang ni faham ke tak? Okey ke tak okey ni? Diam lah pula. Okey tak ni? Mak sendiri. Betul, kalau saya fikir saya pilih mak sendiri. So maksudnya kita ada bos lah. Kalau cerita mak pula kan tak faham pula. Bos, kita ada dua bos. Mestilah kita ikut bos yang paling tinggi lah. Kan kita ikut bos yang rendah kan, kita akan ikut bos yang paling tinggi. Macam tu. So tak bercerita rumah lah, cerita apa? Office. Dah tak tahulah, okey. 15. Saya buat loop pertama dulu. Okey, tengok loop pertama ni. Tak ada lain. Okey, loop pertama ni ada berapa R? 1, 2, 3, 4. So saya akan check ada berapa R dekat situ. Saya ada 2 R kecil, saya ada 2 R besar. So saya tulis je. Saya ada 2, 1, 2, 3, 4. So kalau saya ada 10, saya tulis dulu 10. Okay, saya tak tulis I dulu sebab saya nak check. Betul tak R4? Okay, betul. Okay, baru saya buat satu-satu. R1, siapa yang lalu dekat R1? I1. Okay, saya tengok arah loop dia sama tak arah dengan arah current dia? Yes, sama. So dia positif. Tengok pula R2. Mana R2? Bawah tu. Okay, R2. Siapa yang lalu dekat R2? I2. Sama tak arah dia dengan loop? Opposite. So dia akan jadi negatif. Okay, tengok pula R1. R1. Current siapa yang lalu ke R1? I1. Sama tak arah dengan loop? Yes, sama. So dia akan jadi positif. R2. Siapa yang lalu dekat R2? I1 dan dia sama arah dengan loop. So dia pun positif. So dia tak boleh R1 I1, R2 I2. Tak semestinya. Dia tengok, that's why you need to draw banyak current. Sebab you nak tengok dia duduk dekat bahagian mana. Kalau awak tengok dekat sini, I2 hanya ada dekat R2 je. Yang lain semua I1 punya. Okay, baru saya masukkan nilai lah. Yang ni jadi 4, I1 tak ada. Okay, I1 saya factorise lah. Ni I1. So saya dapat R1 ada nilai dia. Berapa R1? 5 dengan 4, 9 lah. So saya dapat 9 tolak I2 tak ada. R2 kecil ada rasanya 2.05. Yes, 2.05 I2. So yang ini saya dapat untuk equation je lah. So saya nak letak dalam bentuk ABC. So saya akan dapat 9 tambah R1 I1 tolak 2.05 I2 tambah 0.I3 sama dengan 4. So ini adalah equation kedua saya. Saya nak dia dalam bentuk A, B, C, D. Okey, seterusnya loop kedua. Okey, tengok loop kedua pula. Okey, ada berapa R dekat loop kedua? Okey, kita gunakan lain kali ni pula. Ada R3. Okey, keliling. Kita cari keliling rumah bawah ni, Ada R2.
So maksudnya dia hanya ada R2 dengan R3. Okay. Siapa yang lalu dekat R2? Yang lalu dekat R2, I2 sama arah tak dengan loop? Yes, sama arah. So dia positif. Siapa yang lalu dekat R3? Yang lalu dekat R3 adalah I3 sama arah tak? Yes, sama arah. So dia pun positif. Okay, so lepas tu apa saya buat? Saya selesaikanlah. Saya kira. So 11 sama dengan 2.05 I2 tambah R3 tadi ada tak R3? R3 ada 1 ampere. I3 ada tau, dia kata sini tau. Kalau baca balik tadi dia kata the current flow to R3 adalah 1 ampere. So maksudnya siapa-siapa current yang lalu dekat R3 adalah 1 ampere. Siapa yang lalu dekat R3 tadi? I3 lah, so 1 lah. So R3 adalah 10. So bila saya tengok ni, alamak, saya hanya ada satu sahaja unknown. So maksudnya saya tak perlulah buat equation, saya terus selesaikan. So saya dapat 11 sama dengan 2.05 I2 tambah 10. So kita dah pandai guna kalkulator tu kan. So saya harap awak pandai guna kalkulator yang 11 alpha sama dengan 2.05 X tambah 10. Shift solve. So saya akan dapat jawapan 4.87. Sebenarnya kalau bawa ke sana 0.49 lah. So I2 saya 0.49 ampere. So saya dapat I2. So saya tak perlulah equation ketiga. Sebab apa? Saya dah settle kan. You tak semestinya perlu guna kalkulator untuk perlu guna kalkulator equation tu lah. Maksudnya kalau you dapat jawapan, dia teruslah dapat jawapan. Tapi kalau you nak buat juga boleh, tak ada masalah. Cuma nanti kena make sure kalau you nak buat pun you akan dapat boleh. Cuma tapi sini ada unknown ni. You akan ada banyak unknown. Dia kalau yang nak guna tadi tu kalau hanya ada 3 unknown. Tapi you ni ada R1. So tak boleh pakai juga tu yang equation tu. Okay, so apa yang saya buat? Saya substitute I2 ni into 1. Saya masuk kat equation 1. So I1 tambah 0.49 minus 1 sebab I3 tadi dah tahu dia adalah 1. I3 tadi kita tahu dia adalah 1. Sebab dia kata tadi current yang lalu dekat R3 is 1. So I will get my I1. So saya akan dapatlah nilai I1 saya. 1 buat ke sana, so 1 tolak 0.49. So saya akan dapat 0.51. Okay. So this is my I1. The next one, because they ask you to calculate apa they ask you to determine internal resistance I1 and I2. So I1 dah ada, I2 dah ada. So saya nak cari internal resistance. Internal resistance for R1 is on equation 2. So you just tulis substitute I1 and I2 into 2. So 9 plus R1, I1 is 0.51 minus 2.05, I2 is 0.49 plus 0 lah kan, equals to 4. Okay, so kita tekanlah calculator. 9 plus X, tutup bracket, times 0.51 minus 2.05 darab 0.49 equal 4. So shift solve, I will get my answer is 0.81. So my R1 is 0.81 ohm. So this is my answer. Boleh tak? So Meda harap untuk kekom ni tak ada masalah dah ya. Janganlah ada masalah lagi. Sebab kekom ni markah dia besar. Kalau takut exam awak nanti adalah exam subjektif. Kena tahu buat ni. Yang ini adalah tak guna calculator 3 tu lah. Yang nombor B ni dia guna. Ni nombor B ni dia guna calculator 3 tu. Yang ini saya dah buat kat TikTok. So yang ini awak boleh tengok sendirilah. Hello.
Okey. Ya saya. Ah. CAR not. Dia punya kad untuk kredit pakar ke apa? Hello? Tak dengar. Ah, ah. Dah bagi dah semalam. 25 hari bulan 5. Ke tarikh lain? Ke tarikh lain? Saya dapat dah kad tu. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Alright. Boleh tak ni? Saya harap kekov ni settle Boleh tak? Ada siapa nak tanya tak pasal kekov ni? Yang pula aku ni aku bagi kuis nanti kan? Madam, Ya. Tak ada. Apa dia Tuan Jaiman? yang I2 tu dia pun boleh tekan calculator punya ke? I2 ni. Boleh tekan calculator. Yang ini Ah. jangan guna equation. Yang ini you guna yang biasa yang madam ajar tu lah. Yang guna shift alpha soft tu. Ni kan boleh guna calculator Jaiman. Kalau tak nak guna tu pun you boleh 11 tolak 10 bahagi 2.05. 11 Oh, itu tolak tekan terus mah. tekan terus. Ingat cikgu spesial kata boleh kira calculator. tak boleh sebab kita ada R. Okay. Okey, yang ini tak boleh guna yang calculator equation tu. Sebab you ada R1. Yang itu hanya boleh buat kalau dia adalah A, B, C, D sahaja. Sebab yang ini ada R1 lah. Yang itu boleh guna untuk yang ni. Yang ni boleh. Yang ini awak boleh tengok dekat TikTok saya tu. Memang ada satu-satu saya tunjuk macam mana nak kira KL1, KL2. So saya harap ini awak dah buat lah yang ini dengan yang tadi latihan saya bagi tu. Kalau awak buat yang tu awak dah okey dah, tak ada masalah. Sebab yang ini markah sangat besar, 6 markah. Salah je you buat atas, habis dia macam case free body diagram lah, chapter 4. Salah habis, salah lukis register, patutnya register ada 2 je, awak lukis 5, habis. Semua salah, tak guna awak buat yang ni, tekan-tekan calculator ni. So make sure you kena betul-betul lah KL1, KL2 tu. Sayang markah dia sangat besar, 6 markah. So kena tahu. Dan kalau you perasan, tak ada dekat learning outcome, dia tak ada dekat you punya you punya formula is not given this formula. Formula ni tak ada. So kalau exam nanti, you tulis ni je, you dapat markah. Markah dia 6 kan? Ini je 1 markah. Ini je 1 markah. Make sure betul lah apa yang you letak tu. Sebab ni rumus. Rumus ni tak ada. Kalau kita tengok dekat you punya ni, tak ada rumus tu. Mana ada? Rumus awak bermula daripada ni. Ni tadi ni. Ini power nanti kita masuk. Ni belum. Ni lepas kekov baru masuk power semua ni. Dia sampai ni. Tak ada. KL1, KL2 tak ada. Kekov first law, second law tak ada. So that's why bila you tulis je yang ni, yang you buat table tadi tu. Mana table? Table saya. Ni. Dia nampak je you tulis yang ini, you masukkan nilai ni, dia hidden lah. So dia akan bagi rumus satu. Sebab ini adalah rumus yang you kena hafal lah. Apa yang tak ada dekat list formula, you tulis, you akan dapat markah. So jangan takut, tak apalah you tak tahu salah kira yang ni, tapi at least daripada out of 6 you get 3 atau 4 pun okey lah, jangan kosong lah. So that's why saya suka lagi subjektif. Subjektif you tak akan dapat kosong. At least daripada markah total je 6 markah you dapat 3, separuh 4. Okey lah. Kalau objektif, teruk lah. Tu yang dia dapat 8. Ada dapat 7, paling teruk 7 kelas saya ni. 7/30. Apa benda lah awak belajar 7/30. Seorang ada seorang. 2 orang lagi 8/30. Tak tahu nak cakap apa. Tahu, tak sabar nak bagi result tu keluar. Okey. Okey boleh So sekarang ni kita dah minggu ke-5 dah. So next week you akan ada, Isnin akan ada UPS lah. So you kena move on lah. Memang kena move on. Tak boleh dah nak fikir dah sem 1.
Okey dah, saya pergi kepada the next one. Saya nak laju, kita pergi kepada power. So kita dah habis tadi. Kita dah habis tadi Kirchhoff tadi kan. Okay, so the next one yang you kena tahu adalah power. So kalau you tengok power ni, dia only ask about use. Use, guna. Maksudnya dia keluarkan PSPM lah, dekat UPS tak ada lah. Okay, so kita akan gunalah use, so dia akan keluar dekat PSPM lah. Iaitu power equals to IV, power equals to I square R, power equals to V square over R. Also known as a power loss kalau you guna R. Yang ni tak ini bukan power loss, ini power biasa. Power loss adalah loss. When we talking about loss, mesti disebabkan oleh halangan. So when we have resistor. So when you have resistor, sebenarnya you tengah kira power loss lah. And then we have electrical energy, U boleh, W pun boleh, iaitu formula dia VIT. Formula ni tak perlu risau, kalau you tengok tadi, dekat formula tadi, ada tak formula tu? Ada ni. IV ni ada. W ada. So formula you tak perlu risaulah, ada. Okey, apa yang perlu risau bila masa nak guna. Okey. So ini adalah contoh dia bagi tahu circuit consists of battery connected with electrical device such as motor, battery lah. Ni ada battery. Okey. So apa yang berlaku? Dia telah membuat kerja lah, work is done of the charge. Sebab charge akan bergerak from B to A with equal electrical power supply. So W, kalau ingat balik chapter sebelum ni, ingat tak chapter 1? Chapter 1. V sama dengan W over Q0, di mana Q0 ni adalah test charge. Test charge bergerak kan, dia bergerak jalan daripada infinity to a point. So yang ini dia ubah je, mana saya nak? Tak keluar. Tahu nak tekan mana satu. Daripada hari tu masalah tekan. Dia kena kat tepi ni. Okey. Padam. Ni dah berconteng ni, pening tengok. Okey. So Q sama dengan IT. Okey, bila je you battery is power supply, so akan ada berlakunya work done. Work done for the charge lah. Charge daripada battery bergerak from B to A. So bila this is equal to the energy supply lah. Okey, mana dapat formula ni daripada chapter 1? V sama dengan W over Q0. But your Q0 ni is belong to test charge. Test charge. Tapi dalam kes awak ni bukan test charge, dia adalah charge negatif. So you akan dapat V sama dengan W over Q. So W sama dengan VQ. So datanglah formula ni lah. W sama dengan QV. So W juga adalah sama dengan energy. Because W is work is joule, energy also joule. So dapatlah formula VIT. Mana dapat formula VIT? Because of the Q. Q sama dengan IT. So masukkan IT ni dalam ni. So dapatlah formula VIT. So this formula also is given in your list formula. So tak perlu hafal lah. Okay. If the electric device is a passive resistor which is convert all the energy into heat. Maksudnya contoh dia adalah heater air kan. Dia kan bagi energy semua pergi menjadi heat. So heat dissipated akan sama dengan work lah. So work akan sama WIT, guna balik yang atas. Dan boleh jadi H equals to I squared RT. Di mana dia tukar je lah. V ni sama dengan IR. So masukkan ni. So dapatlah I squared RT. Formula is given. So you don't have to worry lah. Okay. So ingat balik tadi power. Apa itu power? Power adalah work over time. So the work tadi adalah WIT. So TT boleh cancel. So dapatlah formula power P equals to IV. Perlu ke derivation? No. They only ask use. Guna sahaja. Okay, dan V sama dengan IR, masukkan V sama dengan IR, so you akan dapat I square R atau V square R. Dan unit dia adalah watt. Yang ini saya rasa tak perlu saya detailkan lah sebab itu formula ada. Okay, ini yang awak kena tengok ni, beza antara formula-formula tadi Okay, sebab saya cakap tadi formula is given tapi tak tahu nak pakai yang mana. Okay, kita tengok. Dia suruh cari the rate of energy. So the rate of energy adalah power sebenarnya, E over T. Iaitu W over T, power lah.
Okey, tapi kalau awak baca semua minta the rate of heat, the rate of heat, the rate of heat or amount of heat. Sebenarnya semua macam minta power. Okey. Apa beza A dengan B? Dia minta the rate of energy transfer for the battery. Maksudnya kita akan guna formula P sama dengan IV, tapi V ni kita tukar jadi EMF. Kenapa tukar jadi EMF? Sebab dia refer kepada battery. Kalau macam soalan nombor B, dia tanya the rate of heat. Semua sama juga. The rate of heat ni sama juga dengan power. Okey, tetapi pada manusia sinilah. Okey, saya pada ni. Okey, kalau awak tengok the rate of heat energy by battery, tengok dia guna formula apa? P sama dengan IV. P sama dengan I EMF. Dia tak guna IV. Kenapa dia tak guna IV? Sebab battery. We talking about battery. So battery dia dah bagi 12 volt. 12. Okey, lepas tu dia bagi current. Current I don't have current. So dia guna formula EMF sama dengan I R tambah R besar tambah R kecil. So EMF dah ada, R besar dah ada, R kecil dah ada. So dia akan dapat current lah. So this current dia akan masukkan lah current dekat sini. So dia dapat 24 watt. So itu adalah power by battery. Soalan ke B, dia minta rate of power heat dissipated. Okay, power dissipated ni adalah due to the internal resistor. So you akan guna formula P sama dengan I squared R. Nampak tak beza dia? I squared R. Masih guna current yang sama sebab dia adalah series. Tapi R ni adalah refer kepada internal resistor. So you akan dapat power yang hilang disebabkan oleh internal resistance adalah 4 watt. Okey, boleh tak A dengan B ni? Beza power. Nampak soalan dua-dua tanya pasal power. Tapi satu adalah power yang dihasilkan oleh bateri. Satu lagi power dissipated yang hilang in the battery. So siapa yang hilangkan power dalam bateri? R kecil lah, bukan R besar. Sebab dia kata in the battery, bukan in the circuit. Kalau in the circuit kena tambah dulu. Boleh? Ya pula. Boleh tak? Boleh. Okay. So seterusnya kita masuk kepada power dah. Okay, cell combination lah. Okay, untuk cell combination, kalau two cell connected in series, so you just tambah je lah E1 tambah E2. Sebab yang ni dia ke dalam keadaan positif-positif lah, sama je lah. So you just tambah lah. So R akan sama dengan R1 tambah R2. Okay, tapi kalau dia duduk dalam opposite, so you kena tolak lah. Sebab dia, tapi dia punya total internal masih remain same sebab contohnya satu positif, satu dekat contohnya satu sini, dia ada internal, satu lagi dia macam ni. Ni E1, ini E2. So dia akan jadi tolak. Macam kes Kirchhoff tadi lah. Sebab dia dah opposite, dia telah berlawan. Ada dua bos tengah berlawan. Saat ni kalau ni satu arah je, dia ikut kepala je. Ni dua bos tengah bergaduh. Okey, tapi apa jadi kalau sel dalam bentuk paralel? Okey, kalau sel dalam bentuk paralel, EMF dia adalah sama saja. Sebab paralel kan V sama. So EMF dia sama, tetapi 1 over R lah. Dia punya internal resistance awak kena buat 1 over R1 tambah 1 over R2. Okey, so itulah beza dia je lah.
Okay, so hari ni kita akan masuk kepada potential divider. So untuk application akan ada dua, satu potential divider, satu potentiometer. So saya rasa hari ni saya sempat masuk sampai potential divider je. Potential divider sangat senang. Potential divider. Ya. Hello. Salam. Syaidah. Bersemuka sebab tadi dah tanya Cik Azli kata boleh sebab kapasiti bawah tu 100 boleh dia kata. Library. Oh sebab tanya tadi dia kata tak sebab dah tulis tempat kolej matrikulasi. Tempat tadi dah tulis kolej matrikulasi Negeri Sembilan. Bersemuka. Oh. Kena buat baru ke apa? Sebab tadi dah tanya Cik Azli dia kata tak okey je dia kata. Syaidah. Okay. Okay, so dia suruh explain the principle of potential divider. So use equation of potential divider lah. So kita akan guna equation ni. Okay. Alright, so pertama dia suruh explain principle potential divider. So ini adalah UPS. So kita kena explain guna UPS. And use akan dekat PSPM lah. Sebab PSPM dia kira-kira. Okay. So kalau kita tengok kepada potential divider ni. Okay, saya kena padam. Oh dia dekat situ rupanya. Okay. Potential divider ni hanya berlaku bila circuit you adalah dalam keadaan resistor dalam bentuk series. Dalam bentuk series lah. So kalau awak tengok dekat sini, kita ada V, R1, R2. Okay, I sama dengan V over R kan sebab V sama dengan IR. Okay, kalau awak tengok dekat sini, R1 dengan R2 ni adalah duduk dalam keadaan series. Walaupun Madam dia ada V1, V2 je. V1, V2 ni bukan voltmeter tau. V1, V2 ni adalah multiplier. Dia cucuk je dia nak baca. Okay, macam contoh dia adalah tak ada contoh kat sini, ada tak? Saya tak nak tengok yang ni. Ni L ni dia sama macam ni. Okay, alamak salah. Okay, so kalau awak tengok dekat sini, dia ada V1, V2. Okay, V output ni bukan dia bentuk dia macam ni. Alamak tak ada pula ni galvanometer. Ni. Alamak, salah. Multimeter ni. Ni tak nampak sangat. Multimeter ni dia ada cocok wayar dua ni. So dia bukan duduk dalam circuit, dia untuk kira saja. Dia ada cocok dua wayar ni. Dia ada cocok wayar dua ni lah. So dia tidak dikira di dalam circuit lah. Okay. So maksudnya kalau awak nampak je yang macam tadi tu, V1 dengan V2 ni, dia duduk macam tu. Dia tidak dia bukanlah kita abaikan. Macam abaikan ni. So dia dianggap sebagai series. Sebab saya takut awak tengok cikgu ni ada junction, dia parallel. Nanti saya takut awak ingat itu junction, dia parallel. Yang parallel adalah ini. Yang ini antara resistor 1 dengan resistor 2 bukan parallel, dia adalah series. Dia sebenarnya gambar dia macam ni. R1, R2. Cuma dia ambil, dia letak cocok je. Dia cocok multiplier tu untuk cari berapa V yang keluar dekat sini. Dia boleh juga cocok dekat sini nak dapatkan V1. So ni V1, ni V2. Okay, boleh faham tak? Potential divider ni. Potential divider ni hanya berlaku dekat series saja. Okay, apa function potential divider? Potential divider ni kita nak cari dia punya perbezaan lah. Di antara voltage sebab dia dalam series. So bila dalam series yang sama hanyalah current. Dia punya V1 dengan V2 dia adalah berbeza lah sebab dia adalah series berbeza.
Okey. Formula dia sangat senang. Ini formula dia. V1 sama dengan R1 over R1 plus R2 V. Okey. Kalau V2 sama dengan R2, dia R, kalau V1 I1. Kalau V2 R2 dengan R total V total. Saya tunjuk yang ini tadi. Okey, saya jawab yang ini. Okey. Tengok yang ni. Okay. So, kita akan buat, kalau soalan tanya V out, soalan tanya calculate V output kat sini. So, V output dekat sini adalah siapa yang duduk depan dia. Siapa yang duduk depan dia adalah 4,000. So, bahagi total resistance yang ada. Disebabkan series tu tambah je lah. 8,000 tambah 4,000. So, you akan darab dengan 12. So, you akan dapat jawapan. Kalau dia minta V dekat sini pula, V out dekat sini. So, saya label V1 lah. So, dia minta V1. Senang je. V1 sama dengan formula ni. Siapa duduk depan dia? 8,000. Bahagi total. So, 8,000 tambah 4,000. So, darab dengan EMF 12. So, ini adalah contoh dia lah. Pengiraan dia. Sangat senang. Boleh tak? Ke tak faham? Sebab formula dia ada ni. Formula dia ada kat sini ni. Ni. Formula dia. V1, V1 kalau you nak cari V1, R1 lah. Kalau you nak cari V2, R2. Bawah ni R total, V total. V total are talking about EMF lah. Kalau you nak cari V3, R3. Kalau you nak V10, R10. Saya nak cari V10 lah cikgu. So R you mesti R yang nombor 10 lah. So dah bahagi R total, V total. Okey, kalau tak faham tu, kita tengok soalan. Saya terus buat tutorial tau sebab kita mencemburui masa. Okey, so saya tunjuk. Ni contoh nombor 10 ni Okey. Nombor 10 ni adalah potential divider. Macam mana saya tahu dia potential divider? Saya tengok kedudukan ni adalah series. Walaupun dia ada bagi voltmeter, tapi voltmeter tu hanya attach dekat R2 saja. So dia adalah multiplier lah. Dia bukan adalah satu circuit. So yang ini kita anggap dia sebagai potential divider. Okey, soalan dia suruh cari potential dekat across R2. So senang je. V sama dengan siapa duduk depan dia? 2. Bahagi 3 tambah 2. Darab 12. So awak akan dapat jawapan 2 bahagi 5 darab 12. So jawapan saya akan jadi 4.8 unit volt. So itu je jawapan saya. Sangat senang. Kalau soalan macam ni keluar, saya rasa awak sangat senang. Okey. Kalau tak faham lagi, saya tambah. Dia suruh cari V1 dekat sini. Okey, maknanya saya ambil multiplier, saya letak. Saya nak cari V1. So V1 akan sama dengan 3 bahagi 3 tambah 2 darab 12. Maksudnya saya akan dapat 3 bahagi 5 darab 12. So saya akan dapat 7.2. Okey, boleh tak? Okey. Senang, sangat senang soalan macam ni. Okey, saya bagi contohnya, saya ada rasanya lagi. Saya akan bagi awak nanti mana. Okay. Ni nanti saya akan ni jawapan. Ni. Saya buka dekat dalam OneNote. So, saya buka OneNote. Nota. Okey, print out. Okey, contohnya ni. Dia suruh cari voltage output dekat R2 ni, R2. Ni R1. Tak nampak sangat pula. Ini R1. Dia tak boleh lukis ke kat atas ni. Okey, ini R1. Dia tak bagi saya lukis sekejap. Ini R1, ini R2. Okey, dia suruh cari V output dekat R2 ni. Okey, senang je. Cuba awak rasa apa? Macam mana nak kira dia? V2 sama dengan siapa duduk depan dia? Siapa rumah dia? V2 ni maknanya awak letak multiplier tu dekat sini lah. Berapa R2 ni? 10 kilo ohm. So 10 kilo ohm
bahagi total 1 kilo ohm tambah 10 kilo ohm. So darab dengan 5. Darab dengan 5. So 10 kilo ohm bahagi 11 kilo ohm darab 5. So kilo-kilo potong. So saya akan dapat 10 bahagi 11 darab 5. So jawapan saya 4.55 volt. Okey, boleh tak? Katakanlah saya ada sampai 10. Panjang kan sampai R10. So saya nak V dekat 10. Senang je lah you buat V10 sama dengan R10 bahagi R total. Tambah je semua darab dengan V total. V EMF. Sebenarnya dia ratio je V10 over R10 sama dengan VT over RT sebab I dia adalah constant. Series kan I sama. Boleh tak? Diamlah. Boleh. Okay. Ini kalau kes tak ada dia campur kes. Tiba-tiba kes macam ni. Ni kes ni. So kalau kes macam ni awak kena jadikan dia dalam bentuk series. Maksudnya selesaikan yang ni, selesaikan yang ni lah. So apa yang saya akan buat? Saya selesaikan ni. Ini adalah parallel. So saya nanti mesti jadikan dia bentuk series. Mesti jadikan dia bentuk series lah. Ini RA, ini RB. So saya gabungkan lah. So saya akan jadikan dia bentuk series. So lepas tu baru cari V dekat sini. Okey, saya bagi contoh lah satu lagi. Yang ni saya nak suruh awak fikir lah. Okey, katakanlah yang ini saya bagi contoh macam ni. Ni soalan dekat you punya lecture notes ni ada. R1, R2, R3. Okey, dia kata dia bagi sini 10. Ini 5. Ini 2 ohm, ini 2 ohm. Dia suruh cari V dekat setiap resistor ni. Okey, saya nak cari V1 dulu. Okey. Macam mana saya nak cari V1? Saya tak boleh buat. Okey, 5 bahagi 5 tambah 2 tambah 2 darab 10. Salah. Kenapa salah? Sebab awak tengok ni, ini tak duduk dalam keadaan series. So you kena ubah supaya dia bentuk series dulu. So macam mana nak buat tu? Kita akan buat macam ni lah. Gabungkan ni jadi series. So ini R1, ini akan jadi R23. 2 dengan 2. Maknanya R23 ni adalah parallel. Sama dengan 1 over 2 plus 1 over 2. So R23 sama dengan 1 over 2. 1 over 2 tambah 1 over 2. Okay. So terbalikkan. Dapat 1 balik lah. So 1. So dekat sini akan jadi 1 lah, 1 ohm. Sini akan jadi 5 ohm. Yang ini masih lagi 10 lah. Okey, so saya nak cari V1. So V1 sama dengan 5 bahagi 5 tambah 1 darab 10. So dapat jawapan. Okey, V2 pula. V2 sama dengan 1 kan. 1 bahagi 1 tambah 5 darab 10. Dapat jawapan. Okey. Dan saya akan cakap, saya bagi je lah 1 bahagi 6 darab 10. So saya dapat 1.67 volt. V2 1.67 ni volt ni sama dengan V3. Kenapa sama pula? Sebab dia adalah parallel. Bila parallel, V dia adalah sama. Boleh tak?
Ya Allah. Boleh tak? Boleh, madam. Okey. Nanti saya akan bagi ni sebagai latihan untuk buat lagi ni potential divider ni. Kejap ya, saya bagi forward dekat P6. Banyak benda dah. Kalau awak dah tak buat kekof, awak dah nak masuk ni pula, awak pun pening nanti lama-lama. So yang ni tolong buat. Saya nak try awak buat. Nanti saya letak dekat dalam GC lah. So tunjukkan awak buat ke tak buat. Jawapan dia, kejap ya. Jawapan dia jalan kerja masalahnya. Bagi je lah. Malas buat. At least awak try buat ni. Jawapan dia adalah kat sini. Sangat senang. Ni jawapan dia. Jawapan tu yang bawah-bawah tu lah. You tengok bawah tu jawapan dia. Okey, saya tengok dekat GC saya ni. Macam banyak je orang tak buat apa-apa lagi ni. Okey. Tutorial chapter 1 ni. Ada lagi 9 orang tak hantar ni. Suhaili, Siti Joanna, Yasmin, Nazifah, Alia, Ridwan, Hazwan, Aiman, Darin. Lepas tu post lab ni belum lagi saya tengok lagi ni. Lagi 3 orang tak hantar ni. Dania, Alia, Nazifah. Saya dah letak answer untuk tutorial chapter 2 ada orang dah masukkan dah lah. Haziq dengan Izzah. Bagus. Dia menunggu je. Okay, and then pre-lab 3 saya baru letak lah. So ada juga yang dah hantar. Bagusnya. Laju tu dia buat kerja. Baru je post tadi. See, there are some of your friend very good lah. Saya tak apa. Kita bodoh tak apa. Jangan kita malas. Bodoh tak apa. Tak pandai tak apa. Belajar. Kalau dah pandai tak payah belajar. Awak tak payah datang. Masuk ni awak tidur. Lepas tu nanti pergi exam. Cuba tengok dapat tak for flat. Kalau dapat for flat tu memang terror lah. Awak tak payah datang pergi tak payah masuk universiti. Awak pergi ambil exam je terus. So inilah nama dia proses of learning. Bodoh tak apa. Tak pandai tak apa. Cikgu saya ni aduh saya tak tahu. Ya. Jadi awak kena teruskan lah. Mana boleh. Jadi awak keep in track. Orang masuk chapter 2. Kekof dah buat. Ni saya tak letak lagi kekof ni. Saya nak tengok. Dia buat ke tak buat. Kalau saya tak buat macam tu, dia tak buat masalahnya. Kalau saya tak buat macam tu, dia tak buat. Kekof ni jawapan dia dekat sini. Tapi saya tak nak sebenarnya awak buat macam ni. Yang ni budak pandai buat ni. Awak buatlah yang KL1, KL2. Yang ni budak pandai punya cerita ni. Tapi kalau nak buat macam ni pun tak ada masalah lah. Jawapan pun saya bagi. Okey, boleh tak? Boleh. Boleh lah kan, takkan tak boleh pula kan. Macam mana tutup ni, aku tak tahu. Stop sharing. Okay. Ni ada berapa orang ni dalam ni? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 je? Tanjim mana? Tanjim mana ada? Haziq mana Haziq? Sains slow kot ni dia. Ridwan mana Ridwan? Ini je yang datang tadi. Ya Allah ya Tuhanku. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Daripada 27 orang. Ini mulai macam ni. Kenapa 18 orang je? Ke dah keluar matrik? Bagus juga tu 18. Senang nak jaga. Ke ramai-ramai saja. 27 tak ramai apa? 9 26 ni dia. Awak ada pun 6. Tolak so. So berapa? Tinggal lagi 6 orang lah kan? Betul tak? Ya ke? Bukan 6. Pasal 6 orang pula? 26 tolak 8. Ke 8 orang ni dah keluar matrik saja ayat ni. Dah berhenti. Tahu so seorang je.
Alamak, macam mana dia nak tekan kat longah? Titik dia kat mana? Pergi kahwin ke Aiman? Okey dah, saya stop kat sini dulu. Nanti buat yang potential divider tu. Kekoh tu tolong buat, okey? Boleh? Boleh. Right. Boleh. Okay. Okay, so saya stop dengan tasbih kafarah surah Al-As. Okay, bye. Thank you, madam. Terima kasih, madam. Thank you, 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 madam.